semayang dia tak apa, sehingga Sa'labah bin Abi Hatib ni akhirnya tak bayar zakat, tak bayar, sehingga pada zaman Sayyidina Uthman pun tak mau terima zakat dia sampai ke sudah. Cerita ini palsu. Cerita ini mengarut. Pertama, kerana Sa'labah bin Abi Hatib adalah sahabat Nabi. Cerita ini menghina sahabat Nabi, sedangkan Sa'labah bin Abi Hatib terlibat dengan peperangan Badar. Hari itu kita cerita kelebihan orang perang Badar ni. Tapi riwayat-riwayat yang palsu telah menuduh Sa'labah seakan-akan Sa'labah ni apabila Nabi doa dia bagi kaya, dia lupa dunia, dia lupa akhirat, dia pentingkan dunia, dia tak mau bayar zakat. Bila ada orang bercerita pada tuan-tuan kita jangan jadi Sa'labah, bangkit bagi tahu, ustaz jangan tomah Sa'labah. Sa'labah sahabat Nabi, cerita itu palsu. Apatah lagi dia ahli perang Badar. Dia ahli perang Badar. Seperti yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Hadirin mukminin sekalian, Anas antara sahabat yang gemilang banyak ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datangnya 3 orang lelaki ke rumah isteri-isteri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang ibadat Nabi. Mai ke rumah isteri Nabi, tanya ibadat Nabi. Falamma ukhbiru, apabila isteri-isteri Nabi ni bagi tahu, ka'annahum taqalluha, seakan-akan dia kata, tak apa banyak Nabi ni ibadat. Macam tu dia rasa. Tuan-tuan, pertama pi tanya kepada orang perempuan boleh. Depa pi kat isteri Nabi, tanya ibadat Nabi. Isteri-isteri Nabi cakap dan bagi tahu apa yang Nabi buat. Hadis ni ada beberapa benda. Yang pertama, kita disuruh ataupun diajar, ataupun sahabat ni dia ada tabiat dia suka nak cari benda hak baik-baik. Jadi boleh kata ada benda baik-baik, orang baik-baik, dia pergi tanya khabar orang baik-baik, dia pergi tanya khabar Rasul, orang yang boleh dicontohi dan disuruh kita untuk contohi. Dia pergi tanya khabar Rasul, Rasul ni buat apa di rumah dia. Dalam minggu lepas kita cerita dah bahawasanya ini fadilat Nabi banyak isteri, supaya mengkhabarkan kepada orang apa yang orang lain tak boleh tahu tentang perbuatan Nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang seperti ini juga membuktikan suara wanita tidak aurat. Jika suara wanita aurat, dia papi tanya isteri-isteri Nabi, dia tak boleh cakap, dia dok buat bahasa isyarat guna ni gitulah. Sebab kalau cakap jadi aurat, maka dakwaan suara wanita aurat ialah dakwaan yang lemah. Bila kata aurat, orang lelaki tak boleh dengar suara wanita. Bila tak boleh dengar, bagaimana isteri-isteri Nabi menyampaikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan daripada Nabi, Ummu Salamah yang banyak meriwayatkan daripada Nabi, dan isteri-isteri yang lain yang meriwayatkan sedikit sebanyak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwaan suara wanita aurat, dakwaan yang tidak dapat disokong oleh hujjah. Tapi kalau orang kata suara wanita jangan dok buat lembut lembai jadi fitnah, itu betul. Jangan gunakan suara akan terfitnah orang lain, itu betul. Bukan saja suara, gaya dia berjalan, gaya dia berlenggang, kesemuanya tidak boleh dijadikan sebab yang menggoda lelaki yang bukan dihalalkan oleh Allah untuknya. Goda suami dia tak apalah, tapi tak payahlah buat pertandingan mengorat bini, kan? Hadirin mukminin sekalian, mereka datang berjumpa dengan Nabi dan tanya Nabi. Bila tanya Nabi, dia rasa tak berapa banyak rupanya ibadat Nabi. Dia rasa main macam tu. Dia duk ingat Nabi ni sepanjang malam tak tidur ibadat. Macam sebahagian buku-buku kerohanian, buku Fadailul A'mal, kan? Ada wali sekian-sekian tak tidur sepanjang hayat mereka.
Jadi dia tengok Nabi, dia barangkali mereka sangka barangkali Nabi ni puasa sepanjang hari, tak ada hari yang Nabi tak puasa. Barangkali dia sangka demikian. Bila isteri Nabi habaq kadar ibadat Nabi, mereka rasa bahawasanya kadar ibadat Nabi ni barangkali tak apa banyak Nabi ni ibadat. Dan orang kita dia suka ukur betul ataupun salah ibadat, bagus ataupun tidak dengan kadar banyak, itu salah. Ini saya selalu sebut banyak tempat. Tadi dalam radio pun saya sebut benda yang sama, bahawasanya kadang-kadang sampai benda tak masuk akal. Dia buat cerita apa? Cerita kesufian, wali sekian Rabi'atul Adawiyah ataupun wali sekian-sekian, satu malam dia beribadat 1000 rakaat salat umpamanya. Tuan-tuan, 1000 rakaat sembahyang, kita start bubuhlah kat dia bagi Isya pukul 8 sampai pukul 8 pagi esok, ada berapa jam? 12. 12 jam. 12 jam kali 60 minit, ada berapa tuan? Berapa? 720 minit boleh dia nak sembahyang 1000 rakaat. Boleh nak sembahyang 1000 rakaat. Takkan dia tak berhenti saat ke? Takkan dia bedai seminit serakaat? Wali ke benda? Tapi buku-buku kerohanian itu yang mari rufaqah tak rufaqah ni ekstrim, tak guna akal, mematikan fungsi akal. Al-Quran sebanyak yang datang, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Takkah kamu berfikir? Takkah kamu perhati? Takkah kamu berakal? Takkah kamu berfikir? Orang habaq wali semayang satu, tuan-tuan, Masya Allah, satu wali semayang satu malam 1000 rakaat. Kita engguk. Tanya dia, ustaz, satu malam berapa minit? Takkan dia bedai? Tak ada 1000 minit satu malam, tuan-tuan. Kalau kita bagi benda ni, dia dengar oleh orang bukan Islam, lagi dia kata agama kamu semua dibina di atas khayalan. Kata Aisyah dalam riwayatnya, Nabi tak pernah lebih la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, tidak pada Ramadan, tidak pada lepas pada bulan Ramadan, lebih daripada 13 rakaat. Bukan saya nak had, tapi saya nak cerita Nabi yang hebat tu tak lebih daripada 13. Wali mai songong tak songong, habaq kita mai 1000. Sebab tu saya senantiasa menyeru, dan saya sebut beberapa kali, masalah ajaran sesat tidak akan dapat diselesaikan selagi mana kita tidak membetulkan minda dan cara fikir orang Islam lah. Asas minda dan cara fikir yang mesti kita betulkan. Hendaklah